Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, korang dah ready ke? Dah. Dah Okay, saya kenalkan diri dulu. Nama saya Nur Losna binti Mohtar, orang boleh panggil saya Husna. Saya tak seorang, ada seorang lagi kawan, Kri. Hai, nama saya Kresia. Boleh panggil Kre je untuk pendek. Okay, so kita orang, sekejap kita buka kamera. So hari ni kita orang akan guide korang untuk test chapter 3. Korang dah ready ke? Semua dah ready? Okay. Sama mulakan dulu yang Kri. Husna boleh mula dulu. Okay. So selamat datang tuan korang. Mesti lemau kan tengah hari macam ni. Okay, sikit je lagi. Untuk chapter 3 kita orang akan guide korang untuk ionic equilibrium. So let's start, okay. Sebelum tu korang tengok ke soalan-soalan dalam chapter 3 tu yang tutorial tu? Tengok belum? Dah. Okay, skip. Okay, kita pergi ke chapter 6 Okay, untuk bahagian 4 saya akan guide korang untuk ice-stable method untuk salt dengan buffer solution. Okay, untuk Kri pula dia akan ajar korang untuk macam mana nak buat ice-stable method untuk weak and acid base. Weak and acid. Betul lah. Okay, so first question, 0.05 mol of sodium benzoate C6H5COONa was dissolved in water in a 100 ml, which is the volume, volumetric flask. Calculate the pH of the solution. Lepas tu dia bagi dekat kita Ka kan. Okay, bila korang dapat soalan, first saya nak korang identify dulu untuk dia punya equation yang ni, which is sama ada dia terlibat dalam salt ke ataupun weak acid ke ataupun weak base. Okay, so obviously dekat sini C6H5COONa ni adalah dia punya salt. Tapi salt apa? Sebab salt pun kita ada terbahagi pada 3 kan, neutral salt ataupun acid salt ataupun base punya salt. Okay, lepas korang dah identify ni adalah salt, lepas tu step yang kedua korang kena buat, korang nak selamat, korang buat equation yang ni, which is daripada equation daripada soalan ni, korang buat C6H5COOH sebab C6H5COONa ni dia comes from acid dengan base kan, so kita dapat salt. Lepas tu C6H5COOH ni plus dengan sodium hydroxide, and then bila dia react, dia akan dapat salt kan, which is yang ni lah. And then third step, korang kena identify daripada equation yang ni, which is kat sini adalah weak acid. Yang ni adalah strong base kan. Before that, korang dah kena pasti ke macam mana nak kenal strong base, strong acid, weak base and weak acid? Korang dah kena pasti tak? Boleh kenal tak? Sebab ni crucial tau untuk korang buat yang equation yang ni. Korang boleh kenal tak? Kena pasti tak? Weak acid ke weak base yang mana satu before that? Boleh ke? Akak tengah present ke? Oh my god, I'm so sorry. Tak ingat share screen. Sorry. Sorry. Okay. I'm so sorry guys. Kita mula. Dah nampak ke belum? Okay dah. Nice, okay, I'm so sorry. Kalau korang interrupt pun boleh okay? Untuk soalan 6 ni, kita ada 0.05 mol of sodium benzoate C6H5COONa was dissolved in water in a 100 ml volumetric flask. Lepas tu dia minta kita untuk kira pH of the solution. Dia bagi dekat kita Ka. Okay, first step sekali saya nak awak identify dulu bila dapat question tu, sama ada korang kena buat ice-stable method untuk weak acid ataupun weak base ataupun salt acid ataupun salt base. Sebab dia beza tau, untuk dia punya ice-stable method sama tapi dia punya equation tu lain sikit.
So bila korang dah dapat tahu yang ni adalah salt kan, sebab kita ada dua charge which is C6H5COO negatif dengan Na plus. Kalau macam untuk weak base dia just ada acid je lah, macam CH3COO saja, dia tak ada macam gabung dengan dia punya charge lain. So obviously kat sini adalah untuk salt kan. Second korang kena buat untuk C6H5COONA ni dia datang daripada reaction of the acid plus dengan base. So akan dapat untuk salt ni. Okay, so C6H5COOH ni dia bila dia react dengan sodium hydroxide, dia akan dapat C6H5COONA plus H2O. Tu second step tau korang kena buat. Yang ketiga, lepas korang dapat tahu kat mana yang equation ni dia datang daripada mana, third step korang kena buat dissociation equation, which is korang salin balik daripada equation yang ni korang potong kat tengah-tengah ni, korang akan dapat C6H5COO negatif plus dengan Na plus. Faham kat sini? Faham tak? Untuk dissociation equation ni. Faham. Okay, untuk step yang seterusnya, tengok balik kat equation yang korang buat ni, kat sini kan weak acid kan, yang ni adalah strong base. Korang tengok, kalau korang tengok dalam slide medium, kalau dia punya reactants adalah weak acid, dia akan hasilkan strong conjugate base. Kalau untuk dia punya produk kat sini adalah strong base, so dia akan hasilkan weak conjugate acid. Faham kat sini? Faham Okay. Okay. So step yang seterusnya, kalau kita untuk salt kan, kita ada tiga, which is neutral salt ataupun basic salt ataupun acidic salt. Untuk korang identify untuk salt, untuk basic dengan acidic, dia hanya involve dengan strong conjugate saja, sama ada strong conjugate base ataupun strong conjugate acid saja. Dalam soalan ni dia bagi dekat kita strong conjugate base, sebab kat sini weak acid kan, so dihasilkan strong conjugate base kat sini. Korang ambil salin bersoalan balik untuk yang korang dapat kat sini. Lepas tu korang kena react dengan H2O dengan water, sebab kita nak undergo reaction hydrolysis, which is tambah dengan air. Okay, so since kat sini adalah strong conjugate base, kalau ikut Bronsted-Lowry theory kan, kalau base kan kita accept hydrogen kan, kalau untuk acid dia akan donate hydrogen kan. So kat sini kalau sebab dia act sebagai base, so dia akan terima hydrogen daripada air kat sini satu, so korang dapat C6H5COOH, ambil daripada kat sini, and tinggal lagi balance OH negatif kan. So OH negatif ni adalah act sebagai base kat sini, dah dibuktikan kat sini. Korang faham tak untuk equation saja? Faham tak kat sini? Faham. Ya? Okay, cantik. Lepas tu soalan dia minta kita cari pH, tapi dia tak bagi ke kita concentration, tapi dia bagi ke kita mole, and dia bagi kita volume. So korang ingat tak untuk formula yang ni korang boleh guna concentration over mole over concentration equal to mole over volume. Mole dah bagi 0.05, volume dah bagi 100 ml. So korang boleh convert, korang kena convert tau untuk SI unit, so dapat 1.0 kan. Okay, 0.1 liter. So korang akan dapat 0.5 mole concentration. So macam biasa, ingat untuk salt korang hanya boleh ambil equation untuk hydrolysis sahaja. Korang tak boleh ambil dissociation, korang tak boleh ambil yang ni. Korang kena ambil equation untuk hydrolysis. Untuk hydrolysis sahaja, okay? Ini untuk salt saja. Kalau untuk weak acid dengan weak base yang tak involvekan salt, korang boleh baca biasa, nanti akan Chris akan terangkan dekat korang itu So initial mole macam biasa dah dapat 0.5, and then 0, kenapa 0, sebab ni adalah sebelum reaction berlaku, so tak ada apa-apa lah kan untuk dia punya product ni, tak ada perubahan concentration pun. Lepas tu untuk change negative X plus Y negatif, sebab bila dah mula reaction dah berlaku, so concentration dekat dia punya reactants dah berkurang, so dia dah pindah ke produk. So that's why sebab positive X dan positive X, H2O tak ada apa-apa So equilibrium korang buat 0.5 tolak dengan X, ni plus X, and then dia bagi dekat kita Ka kan. Okay.
So sekarang ni soalan ni dia involvekan base. So korang kena tukar, korang kena cari KB untuk base sebab dia bagi KA kita. So kita kena tukar. Jadi 1.0 dan 10 kuasa negatif 14 which is the KW over yang yang dibagi which is the KA 6.5 dan 10 kuasa negatif 5. And then dapat 1.54 dan 10 kuasa negatif 10. Faham tak lagi kat sini? Ada soalan? Faham Okay, seterusnya kita guna formula untuk untuk KB which is the reactants over the products over reactant. So products kita dapat C6H5COOH dengan OH negatif and then the reactant C6H5COO negatif and korang buat X kuasa 2 kat sini and then 0.5 tolak dengan X. Faham equal to KB yang korang dapat. So ada satu assumption which is bila mana korang dapat nilai KA ataupun nilai KB yang kurang daripada 1 darab 10 kuasa negatif 4 macam negatif 5, negatif 6, negatif 7 sampai negatif berapa, negatif 10 and ke atas tu. So korang boleh abaikan X ni, korang boleh hapuskanlah X ni. So tinggal X kuasa 2 over 0.5 and then KB kita dapat 1.54 dan 10 kuasa negatif 10. So misalnya kata kalau KB korang tu dapat 1 darab 10 kuasa negatif 3 ke negatif 2, so korang kena includekan X ni. So kat sini korang bodek dapatlah X. Okay, X ni adalah concentration untuk OH. Tak habis lagi sebab dia minta kita pH. So daripada sini nilai X ni korang boleh cari POH which is formula dia negatif log OH, negatif log OH kita dah dapat, masukkan je nilai dapat 5.06. Itu untuk POH tapi dia nak pH. So nak cari pH jadi 14 tolak dengan POH yang kita dapat yang 5.06 dapat adalah 8.94. Setakat ni faham tak kat sini? Faham. Okay, kat sini betul-betul korang nak faham tu untuk equation ni sebab dia tricky sikit lah macam tu. Okay, soalan ni pun sama je untuk soalan yang sebelum ni, cuma dia dah bagi kita siap-siap untuk concentration. Macam tadi kan kita kena carikan concentration dia. Okay, macam saya cakap tadi, first soalan awak dapat, awak kena identify dulu sama ada tu weak base ataupun weak acid ataupun salt. Okay, so kat sini ada dua charge kan, CH3COO negatif dengan Na+. So kat sini obviously ni adalah salt. So korang kena buat equation yang berdasarkan untuk salt. CH3COONA ni dia derive daripada equation yang ni. CH3COOH plus dengan NaOH. Lepas tu dia akan react, akan dapatlah untuk CH3COONA. Korang ni nak buat equation yang ni, kan acid kan dia ada H kan, so kat sini kalau tambah ada CH3COOH untuk sodium ni pula kalau tambah dengan OH sebab dia tu kan base kan, so saya buat macam tu je lah, kalau faham kat sini lah. Lepas tu terus korang kena buat dissociation which is korang ambil balik yang ni salt yang korang dapat ni, yang dia bagi ni dengan yang korang dapat kat sini, korang potong kat tengah-tengah ni. Okay, lepas tu korang dapat CH3COO negatif plus dengan Na+. Okay. So kita nak tahu kan sama ada dia act sebagai base salt ke ataupun acid salt kan. So CH3COO negatif ni korang tengok balik dekat produk kat sini dengan reactant dekat sini. CH3COOH ni adalah weak acid kan. So saya cakap tadi kalau weak acid dia akan hasilkan strong conjugate base. Kalau sodium hydroxide ini adalah strong base, dia akan dapat untuk weak conjugate acid. So weak conjugate acid tak boleh sebab salt dia hanya undergo untuk strong conjugate saja. So since kat sini adalah strong conjugate base, so korang salin balik kat sini untuk kita bawa dia untuk undergo reaction untuk hydrolysis which kita tambah dengan air. So kat sini kan ada base kan, kalau base dia accept hydrogen, so dia ambil hydrogen daripada H2O kat sini and then orang dapatlah CH3COOH plus dengan OH negatif. Equation kat sini faham tak? Actually saya tekankan dekat equation sebenarnya sebab
Kalau show sikit lah. Faham tak kat sini? Faham. Faham. Okay, kat sini macam biasa je lah korang akan dapat 0.75 untuk initial concentration. Kat sini 0, kat sini 0 sebab dia tak undergo sebarang reaction lagi kan. So bila dia dah undergo reaction ni akan concentration dia akan berkurang. So tambah plus X, 0.75 tolak dengan X dengan X kat sini lah. So Ka kat sini. Okay, since kat sini dia kan add sebagai base tapi dia bagi dekat kita Ka untuk acid. So korang kena cari balik Kb. So guna formula yang ni korang akan dapat 5.71 darab 10 kuasa negatif 10. Ini untuk Kb dah betul lah ni. Lepas tu step yang seterusnya korang buat balik untuk formula untuk Kb, which is the product over dengan reactants. Product korang ambil yang ni CH3 COOH dengan OH negatif. Lepas tu kalau untuk reactants korang ambil pula ini CH3 COO negatif, H2O tak ada apa-apa, kau jangan ambil pula yang ni. So S dah dengan S dapat S kuasa 2 kan. So over 0.75 tolak dengan S. Since kita punya Kb dia kurang daripada 1 darab 10 kuasa negatif 4. So X kat sini kita boleh abaikan, kita boleh potong dia. Tak payah masukkan dalam kan tak payahlah awak kena tulis tapi jangan masukkan dalam pinggiran awak lah. So kena kita potong dia kat sini kan, so akan dapat X kuasa 2 over 0.75 equal to Kb yang kita dapat. So kalau bonded dia korang akan dapat nilai X ni adalah 1.75 dan 10 kuasa negatif 5. So bila dia dapat concentration untuk OH ni, soalan kan dah cari untuk suruh minta kita cari pH kan. So korang cari pH dulu, dapat 4.76 guna formula negatif log OH dah dapat. So tekan calculator dapat 4.76. So dia nak pH, so 14 tolak dengan 4.76 you all akan dapat 9.24. Ini simple je berbanding yang sebelum tadilah. Kau faham tak setakat ni? Kau faham tak? Okay. Okay, saja sikit sebab Chris akan dibentang balik. Ni soalan sama je sebenarnya. Yang untuk soalan yang nombor 6 tadi, cuma yang ni dia minta kita cari mass. Maknanya dia dah bagi pH kat kita, dia suruh kita cari yang atas tu balik. Okay. So, dia compute the mass of sodium benzoate C6H5COONa, which is this is salt. Sebab apa? Sebab ni kat sini kan C6H5COO negatif ada satu charge. Lepas tu Na plus satu charge lagi, maknanya positif dengan negatif. So confirm ni adalah untuk salt. So that will dissolve in water in a 100 ml volumetric flask to obtain a solution having pH. Dia dah bagi kita pH, dia suruh kita cari mass, and then dia dah bagi kita Ka. Okay, first step sekali apa-apa pun dah identify kat sini kan. So C6H5COONa ni dia that comes from C6H5COOH. Kalau potong kat tengah-tengah ni, kat sini acid kan, kat sini base. So tambah dengan H kat sini akan dapatlah C6H5COOH plus Na, which is sodium dah akan add sebagai base kan OH. So kalau tambahlah NaOH, lepas tu dia akan react ni, dia akan dapat ni. Ini yang soalan bagi dekat kita. So step seterusnya, dissociation step, which is dissociation equation. Kalau potong kat tengah-tengah ni, dapatlah C6H5COO negatif plus dengan Na plus. So kat sini korang kena identify dulu. Untuk C6H5COOH ni adalah weak acid, dia akan produce untuk strong conjugate base. Kalau kat sini strong base, kat sini dia akan produce weak conjugate acid. So weak conjugate acid tak boleh undergo hydrolysis kan. Dia hanya terima untuk strong conjugate base ataupun acid. Dalam soalan ni adalah strong conjugate base. So korang salin balik untuk equation yang ni. Korang plus dengan H2O untuk kita undergo dia punya hydrolysis equation. So base kan dia terima hydrogen. So korang akan dapat Ca6H5COO plus dengan ni. Kita ambil H kat sini satu. Dia akan remain OH negatif. So OH negatif ni adalah add sebagai base. Faham kat sini Lepas tu untuk kita cari dulu, dia bagi dekat kita pH kan.
kita kena tukar untuk kita kena tukar dia untuk jadi POH sebab kat soalan kita adalah base. So 14 tolak dengan 8.7, you all akan dapat 5.3 untuk POH. Lepas korang dah dapat 5.3 yang ni, korang kena second step, korang kena cari concentration of OH. Korang guna formula ni, POH equal to negative log OH, 5.3 dah kita cari kan. Negative log OH ni kita nak concentration ni berapa. So untuk dapatkan OH ni, korang tekan dekat calculator korang, shift lepas tu log, kita kuasa dengan negatif 5.3. So korang akan dapat untuk concentration OH 5.01 terhadap 10 kuasa negatif 6. Okay, faham So step yang seterusnya, dia bagi dekat kita KA kan, tapi kita punya soalan kita punya soalan involve kan base kan, so korang kena cari dulu untuk KB. So korang carilah KB equal to KW, which is KW ni equal to 1.0 terhadap 10 kuasa negatif 14 yang 10 negatif 5, which is the KA yang soalan bagi kita sebab kita nak KB kan. So dapat KB 1.54 ada 10 kuasa negatif 10. Okay, faham kat sini? Faham tak kat sini untuk cari macam mana KB macam ni? Faham? Faham. Okay, untuk KB pula kita nak cari dia punya nilai A ni berapa sebab nilai A tu kita boleh compute dia untuk kita jadi masskan dia. So kawan buat formula dulu, which is the products over reactants for C6H5COOH dengan OH negatif. Okay, so dia punya reactants adalah C6H5COO negatif. Okay, so S kuasa 2, which is S darab dengan S akan dapat S squared kan, over A tolak dengan X yang ni. Sekarang ni yang equal to 1.54, basically nilai KB yang kita dah dapat kat sini. So since kita punya nilai KB adalah kurang daripada 1 darab 10 kuasa negatif 4, so korang boleh abaikan X kat sini. So akan dapat X kuasa 2 over A equal to nilai KB yang kita cari kat sini. Jadi nilai X ni kita dah carikan, jadi concentration dah kita dapat kat sini. So masukkan nilai itu dalam X ni. So bila dapat macam ni 5.01 darab 10 kuasa negatif 6 over dengan A. Okay, lepas tu korang akan dapat nilai A ni equal to 0.163 mol. Faham tak kat sini? Faham tak kat sini? Faham, okay. In case kalau korang lupa kan, kalau kita dapat concentration kan, kita boleh cari mol dia guna formula kat sini. Concentration dah bagi, which is 0.163, volume dah bagi, which is 100 ml, korang kena convert untuk kepada liter. Kita cari mol dia sebab daripada nilai mol tu kita boleh cari mass. Faham tak? Okay, so korang masukkan nilai ni, concentration over 0.0163 over volume, korang akan dapat mol dia ni equal to 0.0163 mol juga. So daripada sini kalau korang boleh reverse balik kan, untuk cari mass kan, nilai mol kita boleh darab dengan molar mass, kita akan dapat mol darab dengan molar mass, kita akan dapat mass lah. Macam kat sini, dia dapatlah mol, lepas tu molar mass ni korang boleh cari, dia dah bagi dah C12, H equal to 1, 0 dah, oxygen equal to 16, sodium equal to 23. So korang boleh cari kat sini, akan dapat 144. Untuk kita dapatkan mass ni, mol darab dengan molar mass akan dapat 2.347 gram. Faham tak kat sini? Soalan ada persoalan tak? Sekarang ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Faham Faham Faham. Okay. Okay, masuk buffer sikit. Masuk buffer sikit. Ada satu soalan dia tak akan mention tau yang tu adalah buffer solution. Tapi untuk korang identify buffer solution ni kita ada 4 kan. Yang pertama adalah weak acid, weak base, strong acid, strong base, and then kita ada buffer. Lepas tu kita ada acid and base salt. Untuk soalan buffer ni, dalam soalan dia akan ada two types, which is kalau korang perasan kan, kalau soalan macam ni dia ada hanya bagi C6H5COONA saja. Ni tak termasuk given KA ni tak termasuk
Lepas tu kalau korang boleh perasan kan kat sini dia hanya bagi satu equation saja. Tapi kalau untuk buffer, korang kena identify dia akan bagi two types which is dua concentration, dua equation maksud saya macam tu. Faham tak kat sini untuk buffer sebab ada satu soalan dia takkan mention tau tu buffer. So korang kena identify sendiri. Dia akan bagi dekat korang two types of concentration and then two types of equation dengan concentration. Macam kat sini kan kalau tengok ke sini kita ada dua concentration kan 0.80 dengan 0.015. So kat sini adalah buffer solution. Untuk buffer solution dia punya formula kita tak guna tau stable method, kita just guna dia punya formula saja. Kat sini kan HClO ni, korang boleh tengok ni adalah acid, okay. So KClO ni adalah dia punya salt. Kalau untuk buffer dia akan ada weak acid, dia akan pair dengan dia punya salt. Kalau untuk base pun sama, kalau ada weak base dia akan pair dengan dia punya salt juga. Kalau salt dia akan ada lah macam sodium ke, potasium ke, macam tu lah. Dia akan gantikan dengan H ni. Lepas tu kena guna formula yang ni pH sebab kita ni acid kan, kalau base kita guna POH lah, lain kalau dia minta kita pH daripada base, so korang kena cari dulu POH baru korang convert kepada pH saja. Lepas tu untuk pH ni equal to pKa plus dengan log. Yang ni adalah dia punya formula adalah salt over dengan dia punya acid. So salt kat sini adalah KClO kan 0.015. Lepas tu dia punya concentration untuk acid 0.80. So pKa kan dia negative log Ka kan. So negative log korang masukkan nilai Ka yang dia bagi ni. So korang pun dapatlah kira-kira dapat 6.32. Kat sini faham tak? Macam mana kita nak identify tu soalan tu buffer solution ke, weak acid ke, weak base ke, salt ke? Faham tak kat sini? Faham. 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 Okay. Juga ni pun soalan yang sama saja. Tengok CH3COONA kan ni adalah salt sebab saya kata tadi kan dia akan pair dengan sama ada potasium ke, sodium ke, macam tu lah. So ini adalah salt, ini adalah CH3COOH which is the weak acid. Dia pair dengan dia punya salt. Okay, so ni adalah buffer solution. Dia sama saja cuma dia tak bagi ke kita concentration sebab dia suruh kita cari dia punya nisbah antara nisbah salt dengan nisbah dia acid. Macam tu je lah. Faham tak kat sini? Kena terangkan juga. Faham tak? Kak, Ya? saya tak faham yang nak part identify buffer solution dengan tu. Apa ni ke? Yang kan tadi akak kata yang identify antara buffer ataupun dengan Yang lain. yang part tu tak faham. Kalau untuk buffer kan, dia contoh kalau korang tengok sini untuk salt kan, dia hanya bagi dekat kita dia contoh kat ni, dia hanya bagi dekat kita satu je concentration. Faham tak? Katanya satu je concentration dia bagi kita. Which is ini kita boleh carilah satu je concentration kan. Satu je concentration 0.75. Ini kita cari, kita dapat satu je concentration. Tapi kalau kau tengok dekat buffer, dia ada bagi dua concentration 0.801 dengan 0.0151. Dia ada dua concentration, dia ada two types of equation which is HCO1 dengan KCIO1. Dia bagi dua concentration tu buffer solution. Dia akan bagi dua concentration yang berlainan, tapi kalau macam soalan-soalan lain, dia hanya bagi kat korang satu je concentration. Faham tak setakat itu? Oh, faham. Yang tu lah. Ada kemungkinan ke Kak kalau soalan tu buffer solution, tapi dia bagi satu je concentration? Tak ada. Tak ada? Okay. Sebab Madam pun ada mention dalam video lecture, dia kalau nak identify tu buffer ke tak, dia akan bagi dua concentration and then two types. Manakala yang sebelum korang belajar tu which is the stable method and so on tu, dia hanya satu je dia akan bagi kat korang. Tu memang tu lah. Study tahu buffer ni sebab kita tak masuk tahu buffer yang lepas. Okay, so saya serahkan dekat Kri. Thank you Kak. Okay.
Okay, saya continue. Tapi saya tak boleh buka kamera tahu nanti line slow. Jadi saya buka kat ujung-ujung. Okay, nampak tak? Korang nampak ke? Nampak. Okay, Tadi kan Usna dah terang. Okay, saya scroll bawah ya. Okay, untuk ini untuk hydrolysis salt. So, Usna kata ada sebenarnya untuk chapter ni korang akan belajar dua jenis untuk ice table. So, yang ini pula, yang tadi tu untuk salt punya ice table, yang ini adalah weak acid atau weak base untuk ice table. So, untuk weak acid atau weak base for ice table, dia hanya akan bagi satu solution je. Sama ada itu ialah solution untuk weak acid or it will be weak base. So, obviously kat sini kita tahu yang HNO2 is weak acid. Kalau nak tahu juga kenapa saya kata weak acid, okay, Ka. So, kita tahu Ka ialah untuk acid dan Kb ialah untuk base. So, kalau dibagi soalan macam ni je, yang ini terus akan undergo untuk hydrolysis. It will react with the water. And then, kita tahu acid, dia akan donate H plus, right? And this one dia akan terima. So, ia adalah base. So, this is the equation. So, dia akan produce this one. This one, kita tahu untuk acid adalah acid, dia boleh jadi acid, dia boleh jadi H plus ataupun yang ni. But for base, dia akan perform OH saja. So macam biasa untuk concentration kita masukkan ke ice table. Ini pun sama, lepas tu direction. And then sama juga macam biasa yang dah terang kat ice table untuk hydrolysis salt. Lepas tu lebih kurang untuk ice table ni dia sama je macam hydrolysis untuk salt. Cuma yang bezanya dia tak ada dissociation. Dia terus undergo untuk hydrolysis. And then dia dah bagi sedia yang ni kan. Saya dah main tadi yang sebenarnya ni adalah untuk acid. So kita just masuk kat dalam equation yang ni. Yang ni kan, ini adalah X. Ini pun X berdasarkan yang ini. Then just calculate. So dia akan jadi kat sini. And negative X tu kita boleh abai kalau dia less than negative 4. Kalau tak silap 1.0 darab 10 negative 4. So kita boleh abai yang ni. Then dia akan jadi yang ni. Dia akan ke step seterusnya. Ini just terap masuk ke sini, lepas tu yang ini kita akan jadikan square root. And then kita dapat concentration untuk H3O+. But dia nak pH. So kena masuk dalam formula, nak cari pH, kena negative log dengan concentration H3O+. So kita akan dapat, tekan dalam calculator, kita akan dapat 1.64. Sebenarnya ini senang je. Faham tak? Faham. Faham kan? Dia tak complicated macam hydrolysis salt sebab korang kena buat dissociation and sometimes ada student yang akan ambil dissociation punya, bukan dia tak ambil untuk hydrolysis punya, so itu yang menyebabkan ice table step dia salah. But kalau yang ini tak ya identify apa-apa, kita just ambil ini, just do the hydrolysis. Okay, untuk weak acid dan weak base saya katakan. Okay, ini ialah contoh untuk weak acid. So,
Ini pula sama je macam ke atas, cuma ini ialah weak base. Dan macam biasa, just buat hydrolysis dan kita akan dapat OH. Lepas tu macam biasa masukkan concentration, lepas tu untuk kat step ini, step pertama ialah untuk initial mole, lepas tu untuk change and then for the equilibrium. So dia dah bagi KB sedia and dia nak pH. Selalunya soalan akan minta pH. Kalau nak pOH pun dia senang lah nak cari. Okay. Just masuk dalam equation yang macam tadi juga buat ni, yang negative X ni kita boleh abai sebab dia kurang dari 1.10 negative 4 kalau tak silap. Lepas tu step seterusnya and then bila dapat OH kan untuk base, so just tekan dalam kalkulator untuk pOH kita akan buat negative log dengan OH. Lepas dah dapat tu dia nak pH kan, so kita tahu pH plus dengan pOH equal to 14, so just buat dan kita dah dapat 8.90 untuk pH. Boleh? Boleh. Boleh korang? Boleh kan sebenarnya kalau korang macam korang tak tahu dia weak acid ke weak base ke, selalunya korang tengok kat ni. Takkan pula dia bagi KB, dia bagi kat sini acid, dia bagi kat sini KB. So korang tengok je kat situ, sebenarnya korang dah tahu. Kalau korang tak tahu lah macam mana sama ada dia ni weak base atau weak acid. And then untuk 9 dengan 10 ni, dia sebenarnya sama je dengan yang Usna terang tadi, cuma untuk nombor 9 ni kita kena cari dia punya mole. So dia bagi volume dengan concentration. So macam yang tadi tu kita guna M mole per volume. Tukar tahu yang ini pergi liter kat SI unit. So bila dia dapat sini mole, dia dapat sini mole, just macam biasa tadi untuk buffer, Usna ada terangkan, dia kata sama ada soalan yang akan state soalan tu buffer atau tak. So macam yang ini dia tak state sama ada soalan tu buffer atau tak. Yang ini pula dia state, so senang lah. Terus buat untuk calculation untuk cari buffer. So masuk je kat dalam formula and then buat jalan pengiraan sedikit. Lepas tu dia nak pH and then dia dapat. Dia sama je sebenarnya dengan 10, 11, 12. Cuma dia ada penambahan untuk cari mole sahaja. Okey tak setakat ni? Okey. Ada apa soalan? Tak ada. Tak ada. Korang dah pandai kan untuk identify sama ada dia ada conjugate base atau conjugate acid? Dah tahu kan? Dah. Tahu. Dah tahu kan? Okey, nak tanya soalan je. Kalau tengok je mungkin tak masuk, tapi kalau cuba jawab, masuk. Okey. Cuba jawab untuk soalan. Boleh tak? Identify the acid-base conjugate pairs in the following equations. Untuk satu Roman. Ada siapa nak jawab? Yang mana untuk conjugate base, yang mana untuk conjugate acid? Ada siapa nak cuba tak? Mana kita terangkan sikit. Okey lah, kita orang bagi contoh. Okey. Saya jawab ruang 1. Okay, untuk satu ni kan, untuk acid base conjugate ni lah penting untuk korang tahu sebab nanti misal Yeah. kata soalan ke atas dia masuk untuk salt, korang kena identify acid base conjugate ni. Lagi teruk sebab nanti korang kena dalam sikit lagi, korang kena identify strong mana, weak mana. So korang kena, untuk basic ni korang kena faham dulu. Okay, untuk contoh soalan satu ni kan,
HCO3 2 negatif plus dengan HNO2 equal to H2CO3 negatif plus dengan NO2 negatif. Okay, berdasarkan dia punya Bronsted-Lowry theory kan, dia cakap kalau benda tu adalah acid, so dia akan donate hydrogen. Kalau base, dia akan accept hydrogen. So kalau compare daripada kat sini untuk daripada reactants dengan products ni kan, untuk first kau tengok dulu HCO3 2 negatif ni, okay, kalau compare dengan H2CO3 negatif, so korang boleh tengok kan kat sini ada penambahan hidrogen. So kalau penambahan hidrogen, HCO3 2 negatif kat situ, dia adalah act sebagai acid. Sorry, dia act sebagai base. Dia tambah hidrogen, dia terima hidrogen tu. Okay, so bila mana HCO3 2 negatif dekat dia punya reactants ni, so automatically dekat dia punya products ni adalah conjugate base, conjugate acid. Ya Allah, berdebar. Okay, kita tengok pula untuk HNO2 dengan NO2 negatif ni, dia hilang hidrogen kan. So kalau hilang hidrogen, HNO2 dia akan act sebagai acid. Manakala untuk dekat dia punya products ni NO2 tu, dia hilang negatif, dia akan act sebagai conjugate base. Faham tak kat sini? Faham. Faham Faham. Okay, kita tengok solution yang kedua pula Untuk yang kedua, CH3COOH plus dengan CH3NH2 equal to CH3NH3 plus dengan CH3COO negatif. Kalau tengok dekat dia punya reactants untuk CH3COOH kat sini, kalau compare pula dekat dia punya products which is dia CH3COO negatif, dia ada hilang hidrogen kan. So kalau hilang hidrogen, dia akan act sebagai acid untuk dekat dia punya reactants. Manakala dekat produk yang hilang hidrogen ni, dia akan act sebagai conjugate base. Dia bertentangan. Kalau acid, dia akan produce conjugate base dekat dia punya products. Kalau dia punya dekat dia punya reactants tu adalah base, so dia punya products tu akan jadi conjugate acid. Dia bertentangan So tengok balik tengok balik dekat dia punya reactants CH3NH2 dengan dia punya produk CH3NH3 tu, lepas tu H2 H2 dia ada penambahan kan, sebab kita tengok H2 tiba-tiba dekat dia punya produk ada H3. So dia ada tambah satu hidrogen. Kalau tambah hidrogen, dia akan act sebagai base. So untuk korang tengok dekat dia punya reactants ni, CH3NH2 adalah acid, and then dia akan CH3NH2 plus dengan sekejap, confuse Cray, tolong. Kita tengok. Okay, CH3NH2 tambah dengan hidrogen. So CH3NH2 ni dia akan act sebagai base. Kat sini pula dia akan act sebagai conjugate acid. Faham tak kat sini? Untuk acid base conjugate pairs ni. Faham. Ni faham je kan? Saya yakin lah kau dah boleh buat yang ni. Boleh kan? Tapi kena faham tau yang ni sebab dia penting akan tau. korang akan Penting. Conjugate kena base, apply conjugate acid. dekat salt nanti. Sebab macam sem lepas kita nak keluar salt tau. Tapi jangan spot soalan tau. Macam kita dah dapat soalan salt untuk sem lepas, tak mungkin medium akan letak salt ni dekat sini. Mesti tengoklah biasa bahagian B lah untuk unstable method ni panjang kan. So memang bahagian B lah biasanya. Kalau untuk acid base conjugate ni biasanya kalau dia minta untuk identify yang mana satu conjugate, yang mana satu acid dengan base tu biasanya lah untuk soalan MCQ lah, multi choice question. So korang faham kat sini Confirm ni? Confirm. Confirm. Okay. Okay, nak tekan soalan 2 dengan 3. Oh ya, okay. Ya. Kat mana dah ni? Okay.
kerang 3. Kalau nak pilih which one untuk dehydrolysis, maksud awak Oh, maksudnya untuk salt ke? Solution of salt solution. untuk dehydrolysis? Kalau untuk Cuba tengok balik. Kalau nak pilih which one untuk Cuba tengok Kri untuk soalan tu. Yeah. Maksudnya kalau nak pilih apa yang untuk undergo hydrolysis ke? Okay, untuk salt ni kan dia tak ada undergo dehydrolysis tau. So maksud awak macam mana? Cakap, tak faham sebenarnya ni. Siapa tadi? Tidak apa? Apa? Kalau salt dia tak ada undergo dehydrolysis. Maksud kalau dehydrolysis tu kita buang, kita tak undergo kita tak tambah H2O. Tapi kalau untuk salt ni dia tambah H2O, dia tak ada undergo dehydrolysis. Maksud dehydrolysis awak tu awak buang H2O, tapi kat sini tak ada. Dekat Maksudnya apa? dia masuk hydrolysis ke dehydrolysis? Hydrolysis saya silap type. Oh, Dia tak ada. Kat sini, jap. Ada lagi kita tak faham yang equation ni. Ni equation ni lain tau daripada wheat dengan acid base yang lain tu. sebab with base dengan with acid dia bagi satu je solution, dia tak payah ada dissociation. Dia memang untuk si acid, so terus dia akan undergo hydrolysis. Tapi untuk salt, dia ada dengan compound lain, so dia kena ada dissociation. Maksudnya pisahkan dahulu. So maksud saya, bila awak dapat soalan tu, jangan terburu-buru buat stable method tu. Korang kena identify dulu sama ada dia tu garam ataupun dia hanya undergo Hydrolysis. weak acid ataupun weak base. Tiga saja. Buffer tak ada kena mengena dengan stable method. Faham tak kat sini? Lepas korang identify untuk equation untuk salt tu, korang kena buat. Sekejap saya create stop sharing sekejap. Ada lagi ke yang tak faham untuk equation salt? Sebab nanti kan kalau korang tak faham yang tu, dah salah equation dekat atas tu akan effect sama kat bawah orang tu. Ada lagi tak faham untuk equation? Ada? Okay, sekejap Okay, kau nampak screen? Nampak tak? Nampak? Nampak Okay, jom. Okay, bila dapat soalan untuk C6H5C atau bila dapat soalan, dia punya equation tu korang kena identify dulu sama ada dia tu garam ke, garam pula terbagi kepada dua kan, sama ada garam untuk base ke garam untuk acid. Okay. Lepas tu korang kena identify balik sama ada dia tu hanya untuk weak base saja ataupun weak acid saja, dia tak involve apa-apa untuk dengan garam. Untuk identify, kalau korang perasan kan, kalau untuk garam dia akan ada dua jenis charge which is C6H5COO negative, satu charge which is the anion, Na plus positive ion. So negatif dengan positif tu charge yang berbeza kan. So bila charge yang berbeza tu adalah salt. Faham tak kat sini? Sebab, sekejap saya share. Tema chemistry. Sekejap saya nak korang compare kan dengan ini.
Kau tengok elok Kalau C6H5COONA ni kan, dia ada dua jenis cas kan. Faham tak? Tapi kalau untuk soalan yang biasa-biasa je yang tak ada involvekan dengan salt, dia kan macam ni. Dia hanya ada acid saja. Macam ini kan. Dia akan involve satu je equation. Macam yang ni ni adalah kalsium hydroxide ni kan. Adalah alkali kan, adalah base kan. Yang ni pun adalah alkali kan. Tapi kalau untuk salt dia kan ada dua cas, C6H5COONA, dia gabung dengan sama ada potasium ke, potasium ke ataupun sodium ke. So ni adalah garam. Faham tak kat sini? Sebab equation dia lain-lain tau. Faham tak kat sini? Apa dia? Ha? Lepas tu bila korang dah dapat, bila korang dah tahu dah dia ni adalah salt, so korang kena derive kan salt ni datang daripada mana. So, macam sebagai tips tadi kan, C6H5COO ni korang pisahkan dengan sodium ni, korang pisahkan dia punya charge which is satu negatif, satu positif kan. So C6H5COO ni kita tahu dia adalah acid. Kalau acid, kita nak jadikan dia equation yang macam ni, korang tambahkan H dekat belakang. Lepas tu untuk sodium ni pula korang tambah OH kat sini. Sebab nanti kita nak tahu sama ada yang ni adalah weak acid ke conjugate, apa dia punya conjugate. So saya nak awak faham dulu untuk equation yang ni. Lepas dapat yang ni, lepas dapat dia yang ni, korang salin balik yang equation yang dia bagi ni, korang buat dissociation. Dissociation ni korang potong kat tengah-tengah ni, kita asingkan dia punya charge, satu negatif, satu positif. So negatif C6H5COO negatif plus dengan Na positif, which is sebab sodium kan dia kurang 1 kan, so kita tahu dia adalah positif. Kalau kurang 17 ke dia adalah negatif macam tu. Rasa korang tahu rasa basic kot. Okay. Lepas dia dapat yang ni C6H5COO negatif ni, kita kena identify dia sama ada dia adalah acid punya garam ke ataupun base punya garam. So daripada kat sini C6H5COOH ni adalah weak acid. So equation dekat dia punya reactants korang compare dengan korang punya equation untuk dissociation. Okay, kat sini faham tak? Yang comparekan yang ni, bandingkan yang ni dengan korang punya dissociation. Sebab kita nak tahu sama ada dia kategori sebagai basic salt ke ataupun acidic salt. Yang tu penting. Faham tak kat sini? Orang? Faham tak kat sini? Ada tak faham ke? Kalau tak faham cakap je tau. Sebab once korang ada silap kat sini, semua ni kata jejas. Sebab kita dah kena sebenarnya asal lepas. Macam tu lah. Tak naklah korang ulang lagi kesilap kita orang semua. Lepas korang dapat C6H5COO negatif ni, kita nak tahu kan sebab apa. Yang ni adalah weak acid. Kalau weak acid, dia akan producekan dia punya strong conjugate base. Kalau ni adalah strong base, ni adalah strong base kan. So dia akan producekan weak conjugate acid. Kan tadi cakap kan, kalau acid dia akan produce conjugate base. Kalau base dia akan producekan conjugate acid. So since kat sini adalah strong conjugate base, so kalau salt kan dia hanya undergo dengan hydrolysis bila mana dia punya involve strong conjugate saja, sama ada strong conjugate base ataupun strong conjugate acid. Kalau untuk weak conjugate ataupun weak conjugate acid ataupun weak conjugate base yang lemah punya, dia takkan undergo dia punya hydrolysis, takkan ada tambah H2O. That's why kalau korang tengok, kalau kita react kan dia strong acid dengan strong base, dia akan produce produk kan semuanya lemah kan, which is conjugate weak conjugate base dengan weak conjugate acid. So that's why strong acid dengan strong base dia tak undergo hydrolysis sebab dia tak ada strong conjugate. Sebab semuanya ada weak, dia orang punya weak conjugate saja. Dia orang tak ada strong conjugate. That's why dia orang tak undergo dia punya hydrolysis, tak ada tambah air. Sebab tambah air ni hanya berlaku bila mana dia melibatkan strong conjugate sahaja. Sebab kat sini weak acid kan, kalau weak acid
dia akan produce strong conjugate base. So strong conjugate base korang salin balik, korang plus dengan H2O. Ni sebabkan dia tu adalah base, so dia akan tambah hidrogen daripada H2O ni. So korang salin balik C6H5 COO tambah dengan H kat sini. So remain akan dapat OH negatif. So OH negatif ni adalah act sebagai base. So bila mana korang buat equation dalam unstable method, korang kena ambil hydrolysis punya. Korang tak boleh ambil yang ni, korang buat ni, korang tak boleh ambil dissociation. Faham? Sebab kalau untuk yang tak melibatkan salt, kat sini pun dah okey. Tapi kalau macam salt, dia kena react dengan air, baru korang akan dapat korang kena dapatkan yang OH negatif, sebab kita nak OH negatif ni, kita nak concentration dia kat sini. Kalau korang ambil concentration untuk yang ni dengan dissociation, dia tak ada OH, dia tak ada H, dia tak menunjukkan sama ada acid ke tak ada base. So that's why kita ambil hydrolysis punya equation. Kena faham tak kat sini? Faham tak kat sini? Faham. Hello, kena faham tak? Faham tak? Faham. Faham Apa lagi nak tanya? Tanya je kita orang. Ada apa-apa soalan? Korang tanya je kita orang apa-apa soalan. Ada lebih kurang 3 minit lagi. So far korang faham semua? Faham. Kita orang harap korang faham tau, sebab harapkan chapter 1, 2 dengan 3 je yang korang boleh betul-betul score. Tapi bila masuk chapter 4, 5, 6, 7, if I'm mistaken 7 kot. betul. Dia lagi tricky lah macam tu. Pengiraan dia pun Rajah apa semua, pengiraan dia pun tricky sikit lah macam tu. So kita orang harap korang betul-betul score untuk test 1, 2 dengan 3 ni, sebab ni kena macam makan sekolah dia akan record, madam akan bagi dekat korang nanti recording ni. Lepas tu slide pun kita akan share. Itulah. So ada apa-apa soalan? Alright, sama-sama. So ada apa soalan lagi? Dah tengah hari dah. Lemah ni. rasanya kalau senyap dah tak ada dah ni. Tak ada boleh score tak ni chapter 3 ni? Dengan chapter lain sini korang. Buat betul-betul tau. Rajin-rajin buat tutorial. Soalan pun sama dengan tutorial je. Kita orang buat tutorial je. Betul? Macam sem lepas pun kan, medium dia bagi soalan pun yang dia punya pattern sama dengan tutorial. Tak adalah macam equation pun sama. Tapi medium dia tak adalah macam complicated sangat. Dia pusing sana pusing sana, tak ada. Dia just ambil pada tutorial and then dia ubah sikit-sikit macam tu. Kalau untuk part A, dia dalam kan 10 soalan kan. Tak silap 10 soalan rasanya korang. Saya tak tahu kalau macam dia ubah. Dalam kalau macam kesan lepas dalam 2-3 soalan je. Dia masuk untuk identify conjugate base dengan acid. Lepas tu identify untuk acid lemah mana, strong base mana, weak acid mana, weak base mana. Yang tu je. So untuk korang faham semua benda ni, korang kena faham kah? Kena buat tutorial juga macam mana pun. Sebab tu betul-betul bantu korang. Sebab kalau korang tengok saja dalam slide yang difahamkan saja, cepat lupa tau. So kalau macam bila buat stable macam tu, buat kepingiraan dengan tangan korang gerak sendiri tu, korang akan lebih faham tu. Medium tak adalah pusing mana-mana, dia punya soalan sama je. So ada bersoalan? Tak ada. Tak ada. Tadi pun yang korang punya seat. Boleh. Tadi pun yang dia tanya. Boleh je. Boleh tanya dalam WhatsApp. Tanya je. Lepas tu, tadi korang punya senior pun, korang faham tak? Korang punya senior pinsan tadi? Chapter 1 yang cakap. Faham. Kita orang daripada tak faham boleh faham. Thank you so much. Okay. Korang betul-betul harapkan korang dapat skor tau. Buat step lagi lah. Lagi nanti lah.
Tapi those yang tak suka pengiraan, korang dialu-alukan untuk masuk semester 3 sebab there is totally no calculation. Mengingat je. Mesti korang suka. Kalau tak suka calculation. Sem 2 ni banyak calculation lah. Masuk sem 3 memang banyak sangat. Korang kena hafal, korang kena faham. Tak ada calculation langsung. Ya, kena banyak lukis. Itulah. So buat betul-betul tau untuk test kita, doakan korang dapat jawab, dipermudahkan semua urusan korang. Lepas tu ilmu yang korang dapat ni kita halalkan. So apa-apa yang WhatsApp, nak tanya apa-apa pun, dah tengah hari dah panas dah ni. So macam korang boleh lemau. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay, bye. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Baik, dah boleh keluar dah. Pergi rehat. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Okay, keluarlah. Thank you.